Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semuanya? Cikgu berharap murid berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Baiklah, bertemu lagi dengan Cikgu Nuri pada hari ini untuk subjek Bahasa Melayu tahun 5. Pada hari ini, murid-murid berada dalam tema yang baru iaitu tema 8, Ekonomi Keusahawanan dan Pengurusan Kewangan. Di bawah unit 22 iaitu ekonomi dinamik, tajuk kita pada hari ini ialah awas akaun keldai. Murid akan buka buku teks, buku bahasa Melayu, muka surat 170. Kita akan lihat apa itu akaun keldai. Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin terangkan standard kandungan kita yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran pula 3.2.2 menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu berharap murid-murid pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menulis punca dan kesan pemilik akaun kedai ke dalam peta pemikiran dengan betul. Kriteria kejayaan pula, murid dianggap berjaya sekiranya dapat melengkapkan peta pemikiran dengan betul. Baiklah murid-murid, cikgu ingin kamu sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Murid-murid semua ada buku ini kan? Okey, bagus. Dan buka pada muka surat 170. Okey. Rujuk pada buku teks kamu pada muka surat 170. Okey, kita baca terlebih dahulu petikan teks ini dan fahamkan betul-betul. Tajuknya ialah Awas Akaun Keldai. Baca sama-sama dengan cikgu ya. Farisha menyertai program Skim Galakan Simpanan Pelajar iaitu SGSP di sekolah. Selepas membuka akaun simpanan, Farisha melihat pameran poster yang menarik perhatiannya. Apakah akaun keldai? Akaun bank. Akaun kedai ini bermaksud akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Okey, maksudnya di sini, okey, ini Farisha, okey, cikgu terangkanlah sambil kita baca, cikgu terangkan. Okey, Farisha ni dia menyertai program skim galakan simpanan pelajar di sekolah. Semasa dia buka akaun simpanan, dia telah melihat pameran poster yang telah menarik perhatiannya. Apakah tentang pameran poster, apakah poster yang telah dibacanya? Tentang akaun kedai. Apakah akaun kedai? Apakah yang dimaksudkan dengan akaun kedai? Okey, akaun kedai ni bermaksud akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah atau menyalahi undang-undang. Maknanya ialah akaun bank seseorang ni telah digunakan oleh orang lain. Macam musim sekarang lah, scammer. Okay? Ada orang lain telah menggunakan akaunnya untuk keluarkan duit yang tidak sah dan menyalahi undang-undang. Jadi, apakah langkah-langkah keselamatan yang telah dilihat dalam poster tersebut? Okey, langkah-langkah keselamatannya ialah yang pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh penjenayah kewangan atau orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya akan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi perbankan kamu kepada pihak ketiga. Ada 3 langkah. Apa langkah dia? Apa langkah-langkah keselamatan supaya orang lain tak boleh guna kamu punya akaun bank? Okay, yang pertama, jangan benarkan akaun bank kamu digunakan oleh orang lain ataupun penjenayah kewangan, scammer. Okay, dalam bahasa Inggeris dia penjenayah, dalam bahasa Inggeris dia scammer, okay, ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil penjenayah kewangan.
Jangan beri pada orang lain. Yang kedua, jangan mudah percaya dengan tawaran wang bagi penggunaan akaun kamu. Tiba-tiba kamu dapat panggilan telefon, ada cakap kamu telah memenangi hadiah sebanyak 10,000 dan akan dimasukkan dalam akaun kamu. Kamu jangan percaya. Yang ketiga, usah dedahkan maklumat peribadi. Jangan kamu senang-senang beri maklumat peribadi tentang akaun kamu kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ni ialah orang lain. Jangan bila orang tanya, okey, berapa nombor akaun kamu? Okey, berapakah password, apakah kata laluan akaun nak masuk akaun kamu? Kamu jangan senang-senang cerita pada pihak ketiga, orang lain. Okey, lihat pada yang terakhir sekali, hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun kedai. Apakah hukuman dan tindakan terhadap pemilik akaun kedai ni? Okey, ada dua hukuman dan tindakan. Yang pertama ialah pemilik akaun boleh didakwa atas kesalahan menyembunyikan atau memindahkan harta orang lain yang membawa hukum penjara 5 tahun atau denda atau kedua-duanya. Yang kedua, akaun bank mungkin akan disekat. Terus disekat dan kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Okey. Hukuman dan tindakan ni bila terjadinya perkara begini, pemilik akaun ni boleh didakwa atas kesalahan. Kerana apa? Kerana telah menyembunyikan ataupun memindahkan harta orang lain secara senyap-senyap. Okey, yang ini hukuman dia boleh membawa hukuman penjara 5 tahun ataupun denda. Ataupun dua-dua sekali. Penjara kena, denda pun kena. Okey, kemudian akaun bank akan disekat. Bila disekat, kamu tidak boleh membuat sebarang transaksi perbankan. Boleh faham murid-murid? Okey, itulah dimaksudkan dengan akaun kedai. Okey, apa itu akaun kedai? Akaun bank seseorang individu yang digunakan oleh orang lain untuk transaksi kewangan yang tidak sah. Okey, faham? Okey, seterusnya kita lihat. Okey, cikgu nak terangkan sedikit tentang peta pelbagai alir ataupun kita panggil proses pemikiran ni, proses pemikiran. Okey, ini ialah peta pelbagai alir. Okey, proses pemikiran. Ini ialah peta peta pemikiran, tapi peta pelbagai alir namanya. Okey. Peta pelbagai alir ni, ramai yang masih yang tidak faham. Okey, sekiranya kamu dapat peta yang sebegini, ini ialah peta pelbagai alir. Okey, cara dia ialah sebab dan akibat. Okey, peta ni tentang sebab dan akibat. Kamu lihat pada gambar sebelah kiri kamu. Okey, kotak sebelah kiri sekali ni akan menjelaskan sebab dan punca. Okey, minta maaf. Kamu lihat pada tengah ni yang merah tu. Okey, lihat dulu tengah-tengah ni. Tengah-tengah ni ialah penjelasan. Okey, penjelasan tentang apa. Okey, jadi sebelah ni, sebelah kotak kiri tu, kamu akan menulis di sini tentang sebab dan punca kepada penjelasan ni. Penjelasan yang telah diberi. Kemudian kotak di sebelah kanan tersebut, iaitu kotak biru ni, ialah apa akibat atau kesan daripada penjelasan ni. Okey, tak apa, tak faham kan? Okey, lihat pada contohnya lah. Okay, contoh di sini. Okey, lihat pada kotak belah kanan kamu tu, contoh tu. Okey, penjelasan dia ialah tentang pencemaran udara. Ni cikgu bagi contoh tau. Okey, keluar dari tajuk sekejap. Pencemaran udara. Pencemaran udara. Ni ialah penjelasan dia. Okey. Sebelah kiri tadi, cikgu kata apa? Sebab ataupun punca. Okey, apakah punca terjadinya pencemaran udara? Apakah sebab atau punca terjadinya pencemaran udara? Okey, disebabkan, nampak lihat warna kuning ni. Ni sebab punca dia. Asap kenderaan. Pencemaran udara terjadi, puncanya ialah asap kenderaan. Dapat daripada asap kilang dan pembakaran
terbuka. Okey. Sebelah kanan kamu tu, kotak sebelah kanan pula, okey, apakah akibat atau kesan daripada pencemaran udara ni? Okey, kotak hijau ni ialah akibat atau kesan. Kesan kepada pencemaran udara. Apakah akibat dia? Bila pencemaran udara, apakah akibat dia? Udara akan jadi kotor. Yang kedua ialah masalah kesihatan manusia. Yang ketiga, jerebu. Dan yang keempat, tumbuhan mati. Ya? Boleh faham murid-murid? Okey, cik ulang balik. Tengah ni ialah penjelasan. Penjelasan ialah tajuk. Okey. Apa yang nak diceritakan? Okey, tentang apa? Okey, sebelah kiri ni, yang kotak kuning ni ialah apakah punca terjadinya pencemaran udara. Yang kotak hijau ni, sebelah di barisan kotak hijau ni ialah kesan daripada pencemaran udara. Okey, kesan daripada yang tengah ni. Okey. Okey, kita lihat. Okey, kalau kamu lihat di buku kamu pada muka surat 170, okey, di bawah petikan teks yang telah kita baca tadi, poster tadi, okey, ada gambar rajah seperti ini. Okey, peta pemikiran ini. Okey, peta pemikiran yang telah kita bincangkan tadi, peta pelbagai alir. Okey, tengah ni nama dia pemilik akaun kedai. Penjelasan dia. Okey, yang tengah ni ialah penjelasan. Penjelasan dia nak ceritakan tentang pemilik akaun kedai. Okey, lihat pada kotak sebelah kiri. Apakah punca ataupun sebab pemilik akaun kedai? Apakah punca terjadinya pemilik akaun kedai ni? Apakah sebab dia? Penjenayah menggunakan akaun bank kita. Okey, dia dah bagi contoh dekat situ. Okey. Penjenayah menggunakan akaun bank kita. Okey. Contoh yang dia beri akibat atau kesan. Apakah kesan, apakah akibat daripada pemilik akaun kedai ni? Apakah kesan dia? Pemilik akaun boleh didakwa. Bila adanya pemilik akaun kedai, apa kesan dia? Kalau kamu jadi pemilik akaun kedai, kesan yang kamu akan terima ialah pemilik akaun boleh didakwa. Faham tak ni? Okey, cik ulang balik. Tengah ni penjelasan dia bagi pemilik akaun kedai. Apakah punca atau sebab terjadinya pemilik akaun kedai? Penjenayah menggunakan akaun bank kita. Okey, lihat pada kotak belah kanan, apakah kesan atau akibat sekiranya kamu jadi pemilik akaun kedai? Pemilik akaun boleh didakwa. Faham murid-murid? Okey, tak apa. Okey, lihat di sini. Okey, kita cikgu terangkan. Okey. Di tengah ni ialah penjelasan tentang pemilik akaun kedai. Okey, tengok lihat pada kotak berwarna ungu. Okey, dah ada jawapan yang telah diberi dalam buku kamu. Penjenayah menggunakan akaun bank kita. Itu ialah punca atau sebab penjenayah menggunakan akaun bank kita. Jadi, kotak yang kedua, apakah punca dan sebab terjadinya pemilik akaun kedai? Mudah percaya akan tawaran wang bagi akaun penggunaan kita. Lagi, yang ketiga, apa punca dan sebab terjadinya pemilik akaun kedai ni? Mendedahkan maklumat perbankan peribadi. Sebab terlalu mendedahkan, jadi terjadinya pemilik akaun kedai. Okey, lihat pada kotak merah. Apa kesan terhadap pemilik akaun kedai ni? Pemilik akaun, akibatnya akan pemilik akaun boleh didakwa. Yang kedua, kita akan menjadi mangsa. Bila ada pemilik akaun kedai, kita akan menjadi mangsa. Kemudian yang ketiga, risiko kehilangan wang tinggi. Kita akan kehilangan wang di dalam bank kita. Risiko kehilangan wang tinggi. Boleh faham murid-murid? Itu jawapan dia. Okey?
Okey, baiklah murid, tugasan PDPR kita pada hari ini, tugasan kamu cikgu nak murid jawab soalan yang diberi dengan jawapan yang betul. Okey, buat tugasan dalam buku tulis kamu iaitu buku tulis ulasan dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Okey, ni ialah tugasan kamu. Okey, buat dalam buku ulasan, tulis arahan terlebih dahulu. Okey, tulis tajuk pada hari ini unit 8, unit 22. Tajuknya ialah awas akaun kedai. Okey. Jadi kamu tulis arahan ni, lengkapkan peta pemikiran di bawah. Okey, buat carta peta pelbagai alin ni di dalam buku tulis kamu. Okey, buat petanya sebegini. Kemudian lengkapkan kotak-kotak yang kosong ni. Okey, kita telah bincangkan jawapannya sebentar tadi. Kamu boleh rujuk jawapan yang di dalam video yang cikgu akan beri. Okey. Tadi kita telah bincang bersama, murid boleh rujuk jawapan di penjelasan sebentar tadi. Okey. Okay, murid-murid boleh buat di dalam buku tulis ulasan. Boleh? Bagus. Okey, baiklah murid-murid. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid telah faham dan dapat membuat tugasan yang cikgu beri dengan baik. Okey, tulis dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Okey, kamu dah darjah 5, pastikan tulisan kamu kemas dan ejaan kamu mesti betul. Okey, itu saja. Terima kasih murid-murid. Assalamualaikum. Bye-bye.